Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haizat BMC. Nombor pelajar saya 2020 893408. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zuhini bin Kamarudin. Student ID 2020604316. Assalamualaikum dan hai, nama saya Farisha Maisara binti Abdul Ghani. Nombor matrik saya adalah 2020216604. Tuntutan dan kepentingan penggunaan vaksin di Malaysia. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Tahun 2020 yang diimpikan oleh Malaysia dalam memasuki dunia revolusi industri 4.0 ke arah pemodenan ekonomi, politik dan sosial telah mengalami kekangan akibat munculnya virus COVID-19 yang turut melanda seluruh dunia. Vaksin yang dicipta menjadi harapan dalam menangani wabak ini setelah lebih 2 tahun negara kita berperang dengan pandemik COVID-19 yang telah meragut jutaan nyawa. Vaksin sudah lama wujud. Dulunya, ibu-ibu di United Kingdom pernah menyembunyikan anak-anak mereka di cerobong asap ketika pekerja kesihatan melakukan proses vaksinasi penyakit cacar sejak tahun 1976. Dengan usaha pemberian vaksin yang berterusan, penyakit yang berbahaya itu berjaya dibasmikan pada tahun 1980. Kewajipan imunisasi adalah untuk memastikan anak-anak dapat dilindungi dan mencapai imuniti kelompok, iaitu herd immunity, sehingga 97% penerimaan ibu bapa. KKM adalah badan kerajaan yang bertanggungjawab dalam kesihatan negara Malaysia. Sejak tahun 1950-an lagi, program imunisasi kebangsaan Malaysia atau NIP telah diperkenalkan. Peruntukan hampir 150 juta setahun untuk program imunisasi kanak-kanak kebangsaan yang memanfaatkan seramai hampir 500,000 bayi yang dilahirkan setiap tahun hingga ke murid sekolah berumur 15 tahun. Ianya telah dirangka mengikut program perkembangan untuk imunisasi atau EPI yang dianjurkan oleh WHO. EPI menyarankan setiap negara menawarkan imunisasi kepada 6 penyakit kanak-kanak. Namun, Malaysia telah menambah perlindungan tersebut kepada 13 penyakit, majoriti kanak-kanak. Vaksin yang diberi boleh memberi perlindungan terhadap 13 jenis jangkitan, termasuk tuberkulosis, TB, hepatitis B, difteria, tetanus iaitu kancing gigi, batuk kokol, polio, campak, berguk dan rubella, serta yang terkini bermula pada hujung tahun 2019. Penambahan imunisasi kanak-kanak adalah pneumonia iaitu radang paru-paru. Bagi murid perempuan berumur 13 tahun, vaksin human papilloma virus HPV diberi manakala di Sarawak pula vaksin Japanese encephalitis turut diberi. Apakah itu vaksin?
Vaksin adalah satu produk yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan atau dari protein subunit pada virus. Vaksin membantu sistem imun melatih antibodi ini untuk mengenal pasti kuman-kuman tertentu supaya sistem imun cukup berada apabila tiba masa kuman sebenar menyerang badan anda. Vaksin menjadikan sistem ketahanan lebih kuat. Vaksin tidak menyebabkan jangkitan kerana ia mengandungi kuman atau virus yang dimatikan atau dilemahkan. Vaksin umpama bahan latihan atau angkatan tentera badan kita. Ia digunakan untuk mengenali dan menewaskan musuh iaitu bakteria atau virus yang mungkin boleh menjangkiti dan menyebabkan penyakit pada masa hadapan. Apakah kandungan vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang diperolehi dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan atau sistem imuniti tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Pemberian vaksin secara berleluasa sejak beberapa dekad lalu telah mampu mengurangkan pelbagai jenis penyakit yang dahulunya datuk nenek kita pernah alami, seperti cacah iaitu smallpox, polio dan sebagainya. Pada hari ini, kebanyakan vaksin adalah dalam bentuk kombinasi, iaitu beberapa jenis vaksin digabungkan dalam satu suntikan agar kanak-kanak mendapat perlindungan terhadap beberapa jenis penyakit dengan hanya satu suntikan. Ia menjadikan pemberian vaksin lebih praktikal dan kurang menyakitkan. Bagaimanakah vaksin dihasilkan? Vaksin ini terhasil daripada pembiakan organisma hidup dan sesetengah organisma tersebut adalah penyebab penyakit berbahaya. Oleh itu, penghasilan vaksin dijalankan dalam keadaan yang dikawal sedia dengan amat rapi dan semua pengeluar vaksin juga tertakluk kepada peraturan kebangsaan dan antarabangsa serta perlu mematuhi amalan spesifikasi penghilangan baik ataupun dikenali dengan JMP. Dan seterusnya, antara perkara asas yang perlu dipatuhi dalam penghilangan vaksin adalah memastikan produk adalah selamat untuk kegunaan masyarakat dan memastikan identiti, kekuatan, kualiti dan keaslian produk sentiasa mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Penghasilan vaksin dijalankan dalam persekitaran bebas kuman atau dikenali dengan aseptik dan dipantau secara rapi melalui langkah-langkah kawalan kualiti. Proses penghasilan boleh berbeza mengikut jenis vaksin kerana ada beberapa komponen yang digunakan dalam proses penghasilan ini adalah khusus kepada jenis vaksin sama ada berunsurkan virus ataupun bakteria. Dan secara amnya, penghasilan vaksin ini dia melibatkan 4 langkah asas. 4 langkah asas tersebut adalah pembiakan, pengasingan, penulinan dan formulasi. Yang pertama, pembiakan. Pembiakan ini adalah pembiakan organisma hidup yang akan digunakan dalam vaksin tersebut. Seterusnya, pengasingan. Pengasingan merupakan progres untuk mengasingkan organisma hidup daripada sel atau media pertumbuhan yang digunakan semasa langkah pembiakan tadi. Yang ketiga, penulinan. Penulinan adalah proses yang untuk mengeluarkan semua bahan yang mungkin melekat pada organisma yang telah dikultur atau memisahkan bahagian khusus daripada organisma tersebut untuk digunakan dalam vaksin. Yang seterusnya iaitu formulasi. Formulasi adalah proses yang melibatkan pencampuran bahan yang telah ditulinkan ke dalam larutan sehingga ia mencapai kepekatan yang sesuai. Proses ini juga merangkumi penambahan komponen seperti pengawet, pelarut, adjuvant dan ejen penstabil. Di peringkat akhir proses penghasilan, vaksin ini diisi ke dalam botol atau picagari dan dibungkus untuk dihantar ke fasiliti kesihatan. Bagaimanakah vaksin dapat membantu kita? Penyakit berjangkit disebarkan secara langsung dari seorang ke seseorang. Apabila peratusan yang tinggi daripada penduduk telah diimunisasi, adalah sukar untuk penyakit-penyakit berjangkit merebak kerana tidak ramai orang yang boleh dijangkiti. Sebagai contoh, seorang penghidap measles yang dikelilingi oleh orang-orang yang menerima vaksin measles, penyakit ini tidak boleh disebarkan dengan mudah kepada sesiapa sahaja.
Oleh yang demikian, penyakit ini akan cepat hilang dan wabak tidak akan berlaku. Ini adalah kesan herd immunity atau imuniti kelompok. Ia memberi perlindungan kepada orang-orang yang mempunyai risiko tinggi mendapat penyakit berjangkit apabila terdedah tetapi tidak sesuai diberi imunisasi seperti: pertama, bayi yang baru lahir, terutama yang belum mencapai berat minima dan mengalami masalah kesihatan. Yang kedua, orang yang sistem tubuh badan tidak berfungsi sepenuhnya seperti pesakit yang telah dibuang kelenjar limpa. Yang ketiga, pesakit yang sedang menjalani kemoterapi. Yang keempat adalah pesakit HIV atau AIDS. Yang kelima, orang tua dan lain-lain pesakit yang sangat kronik. Apakah pandangan Islam mengenai penjagaan kesihatan ummah? Di dalam Islam, penjagaan terhadap 5 perkara utama yang terkandung dalam maqasid syariah iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta adalah amat dituntut. Penjagaan dan pemeliharaan syariat terhadap 5 kriteria asas tersebut merupakan satu perkara yang sangat penting dalam penentuan syariat Islam. Kesihatan individu dan masyarakat adalah antara tuntutan agama dan kehidupan, di mana ia akan memberi manfaat dan kemaslahatan kepada kehidupan seluruh umat Islam. Oleh itu, tindakan pencegahan daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kesihatan dan nyawa manusia adalah amat dituntut oleh Islam bersesuaian dengan kaedah fiqhiyah Sadaq at-Tazari, iaitu menyekat pintu kerosakan. Adakah Islam membenarkan imunisasi? Imunisasi ini adalah cara pencegahan yang dapat dilakukan bagi mengelakkan penyakit-penyakit yang berbahaya, terutamanya penyakit yang dapat mengancam nyawa. Antara contoh program imunisasi yang diberikan kepada kanak-kanak seperti demam campak, TB, batuk pokol, difteria, tetanus atau polio. Penggunaan vaksin dalam program imunisasi ini adalah bagi mengelak kaedah fiqhiyah iaitu dar'ul mafasid muqaddim ala jalbi masalih, iaitu menolak kerosakan adalah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Dalam situasi wabak yang kian mengganas, di mana setiap individu perlu memainkan peranan penting untuk melindungi sesama sendiri serta ummah, kita harus berusaha sedaya upaya untuk mematuhi langkah-langkah keselamatan kesihatan awam yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dan vaksinasi juga adalah salah satu kaedahnya. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengambil vaksin. Ramai umat Islam tidak menyedari akan perkara ini dan menafikan hak manusia lain. Marilah kita semua memainkan peranan masing-masing serta patuhilah langkah-langkah kesihatan awam dan pastikan kita mendorong dan mempengaruhi rakan-rakan dan masyarakat di sekeliling agar mendapatkan suntikan vaksin. Selain itu, imunisasi ini bukan lagi merupakan kehendak seorang individu, tetapi imunisasi kini merupakan dan menjadi keperluan kepada masyarakat secara umum. Dan sebagai tambahan, ada juga alim ulama berpendapat pemberian vaksin mengandungi kandungan tidak halal dibolehkan jika perlu sebagai pilihan terakhir. Ini selaras keputusan muzakarah iaitu Majlis Fatwa dengan menolak pandangan anti-vaksin kerana mendedahkan manusia kepada mudarat lebih besar. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan infakkanlah iaitu hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan iaitu diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Seterusnya, prinsip Islam dalam mendepani penyakit. Prinsip yang pertama, berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa minas sayyi'il asqam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan juga penyakit-penyakit berbahaya yang lain. Mencegah. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju firaran min.
yang bermaksud apabila kamu mendengarnya wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Seterusnya, merawat. Likulli da'in dawa'un fa iza asiba dawa'ud da'i bara'a biiznillah. Maksudnya, bagi setiap penyakit ada ubatnya. Apabila betul ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah. Dan prinsip yang terakhir iaitu tawakal. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maksudnya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Hukum menggunakan vaksin sebagai alat pencegahan penyakit sebelum daripada berlaku lagi. Galakan untuk mendapat rawatan dan mendapat ubatan yang bersesuaian. Islam menyarankan umatnya agar sentiasa mencari penawar kepada penyakit yang dihidapi kerana setiap penyakit ada penawar yang perlu dicari, diterokai dan dikaji. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menempati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah. Di dalam hal ini, hukumnya adalah harus. Ini kerana rawatan terdahulu sebelum berlaku wabak atau dibimbangi berlaku satu-satu penyakit adalah dibolehkan. Seterusnya, hukum penggunaan vaksin. Dalam hal ini, jika diperbuat daripada bahan yang bersih dan suci, maka ia diharuskan. Yang kedua, jika diperbuat daripada bahan yang najis, ia terbahagi kepada dua. Yang pertama, jika di sana ada alternatif lain, maka tidak boleh menggunakan vaksin yang najis. Ini kerana sabda Rasulullah SAW daripada Abu Darda yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan penawar dan Dia telah menjadikan bagi tiap-tiap penyakit itu penawar. Maka kamu semua berubatlah dan janganlah kamu semua berubat dengan perkara-perkara yang haram. Seterusnya, jika di sana tidak ada alternatif yang lain, ia dibolehkan kerana ia termasuk dalam perkara darurat. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan dalam hal ini. Yang pertama adalah kaedah ad-darurat tubihul mahzurat, iaitu mudarat mengharuskan yang haram. Tetapi kaedah ini diikat dengan kaedah lain, iaitu ad-darurat tuqaddaru biqadriha, yang bermaksud mengambil darurat cukup yang perlu sahaja. Kepentingan vaksin. Bakteria dan virus penyebab sesuatu wabak sukar untuk merebak sekiranya sebahagian besar masyarakat dilindungi dengan vaksin. Inilah yang dinamakan imuniti berkelompok, di mana ia hanya boleh dicapai dengan liputan imunisasi yang tinggi. Imunisasi melindungi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Vaksin melindungi kita serta orang lain dalam masyarakat. Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi dari jangkitan sesuatu penyakit cegahan vaksin, bakteria atau virus penyebab penyakit tersebut sukar mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Oleh itu, seluruh masyarakat akan terlindung dari jangkitan penyakit tersebut. Imuniti kelompok hanya dicapai dengan liputan imunisasi yang tinggi. Ia berupaya melindungi mereka yang tiada perlindungan imunisasi dan berisiko daripada dijangkiti bakteria atau virus tersebut. Maka, imunisasi bukan sahaja melindungi individu, tetapi turut melindungi seluruh keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai ahli masyarakat, kita bertanggungjawab untuk melindungi mereka yang tidak sesuai untuk menerima imunisasi seperti kanak-kanak yang menghidap barah atau kanser dan perlu menjalani rawatan kemoterapi. Lantas, mereka berisiko untuk mendapat jangkitan. Tanggungjawab kita adalah untuk melindungi mereka.